Thank you very much. I know it's being recorded. Sebab tadi tak dapat tadi sebab dengar bunyi kan. I pun dah macam jam sekejap. Mana datang bunyi tu tadi. So yes, terlupa nak tekan. So yes, recording is in progress. Yes, kami datang secara langsung dari tempat yang berbeza. Bila saya fikir benda ni, saya rasa this is amazing. Yang kita buat rancangan TV dari rumah kita sendiri. Sesuatu yang kita tak pernah fikirkan akan berlaku. Tapi ianya sedang berlaku pada waktu ini. Sesuatu yang baru, technology is wonderful. Teknologi pula sebenarnya I think teknologi sekarang ni menjadi penyelamat lah bagi kita yang PKPD yang berada di rumah. At least melalui teknologi boleh lagi kita berhubung, melihat wajah-wajah mereka yang tersayang dan yang kami rindu dan sebagainya. But apabila dunia kembali seperti normal, maka kita pun akan menjadi hamba abdi teknologi juga. Betul. Betul. Dan sebut tentang teknologi, ini dia beberapa cara yang boleh anda ikuti kami dengan adanya social media. Thank God, walaupun kami tidak berada di radio. Kalau dulu-dulu nak dengar Halim, Qudsia, Linda, radio. Ya, tapi sekarang ini tidak perlu ada radio, tapi anda lihat ini yang ada di sebelah kanan saya sekarang ini semua cara-cara untuk anda bersama dengan kami Tiga Talk. Kami ada di Tiga Talk My, @Tiga Talk My di Facebook, di Instagram, di Telegram channel dan Telegram group. Kami ada di YouTube dan juga kami ada di Clubhouse. Jadi semua itu cara-cara untuk anda bersama kami lebih rapat lagi. Okey Halim, kita nak tengok Halim boleh namakan kelima-lima ikon tersebut dari atas ke bawah. Saya akan ceritakan dan saya akan beritahu kenapa yang bawah itu unik. Atas sekali adalah Facebook, diikuti oleh Instagram ataupun dipanggil IG, kemudian diikuti oleh Telegram, selepas itu YouTube, dan di bawah sekali adalah Clubhouse. Bezanya Clubhouse, ikonnya sentiasa berubah dari masa ke semasa. Iaitu dia mengambil gambar. Setakat ini saya rasa dua orang wanita yang saya nampak digunakan sebagai ikon. Jadi ikon untuk Clubhouse tidak kekal. Dia sentiasa berubah. Itu bezanya ikon Clubhouse dengan ikon-ikon yang saya sebutkan tadi. Okey tak? Qudsia, lulus tak? Lulus, okey. Hanya dengan menonton kami di Tiga Talk, hanya dengan share. Okey, sebab dah sampai, tak tahu tengok mood Halim macam mana. Mungkin kat tengah-tengah show, mungkin kat hujung-hujung show. Bila masa je Halim akan bagi soalan. Dan kalau anda seorang sharer, anda dapat jawab dengan betul dengan tepat. RM100 dan Poi Solid Perfume ini akan jadi milik anda. Okey. Okey, jadi sekarang saya nak berkongsi berita terbaru lah dengan Linda dan juga Halim. Apa yang berlaku di dunia. Nothing to do with COVID sebab ada benda lain juga yang berlaku. Pernahkah Halim dan Linda dengar terminologi black fishing? Black fishing. Halim? Black fishing tak pernah. Rain fishing saya pernah. Rain fishing. Okay. How about cat fishing, Halim? Cat fishing pun saya tak pernah. Okay. So cat fishing sebenarnya adalah taktik yang digunakan oleh scammer. Jadi scammer tu tak semestinya scammer yang dibuat secara besar-besaran macam yang kena tangkap dekat Putrajaya ke Cyberjaya berbulan yang lalu kan, mana kita nampak dia orang lari bertempiaran macam lipas kudung. But this is actually it could be one individual, it could be a group of people. So catfishing ialah apabila mereka menggunakan harapan anda mempunyai kasih sayang dalam hidup anda, tetapi sebenarnya dia curi identiti dan gambar orang lain daripada media sosial. Lepas tu dia berikan nama dia, selalunya dia mengambil gambar wanita yang menggiurkan, yang cantik, yang jelita dan sebagainya. And then kita pun like, wow, who is this? Nak jadi my friend. Lepas tu mulalah minta duit dan sebagainya. So that is catfishing. Selalunya yang menggunakan identiti wanita tetapi sebenarnya adalah lelaki. Ya. Mereka berpura-pura menjadi wanita untuk menipu lelaki dengan harapan mempunyai kasih sayang, hot romance in their lives. So that is catfishing. Kini punyai pula satu terminologi baru iaitu black fishing. Black fishing ni adalah sesuatu yang telah timbul selepas Black Lives Matter telah diwujudkan di Amerika Syarikat. Dan ianya adalah mengenai artis-artis atau individu, selebriti dan influencer yang sebenarnya menggelapkan kulit mereka seolah-olah mereka adalah artis kulit hitam
untuk menarik perhatian dan untuk mendapat support daripada peminat-peminat yang bukannya berkulit putih. So this is an example. This is Iggy Azalea. So mengikut gambar yang saya tunjuk ni, Iggy Azalea, dia nampak macam Kim Kardashian ke atau nampak lebih daripada macam perempuan Asia ataupun Nicki Minaj? Nampak macam Nicki Minaj. Yeah, but she's white and she's from New Zealand. Wow. Ya, so sekarang ni dia telah dituduh sebagai image yang dipaparkan dalam music video terbarunya menggunakan image ini. Beliau telah dituduh kini sebagai artis blackfishing. So that is the latest lah this week. Itu ada terminologi baru. Saya pun baru belajar semalam. Yes, yeah. I'm like, what is blackfishing? So this is blackfishing. Nak tahu berita yang terbaru ke Sia? Yeah. Apa dia? Hari ini 9,000 lebih. Dan saya duduk kat Selangor. Betul. Okey, Linda bawa balik kepada berita COVID. Tak apa. Kita nak tahu juga. Saya bukan nak bagi tahu berita, saya cuma dalam keadaan sekarang 9,000 ni kira rekod kita ataupun kita pernah sampai 10? No. Tak. Okey, so sekarang ni dekat laman sosial kata on the 7th of July 7,000 lebih. 8 hari bulan Julai 8,000 lebih. 9 hari bulan Julai 9,000 lebih. Adakah esok bermakna ianya akan mencecah 10,000 dan ke atas? Allahuaklam, saya pun tak tahu, but you know that it is worrying. Dan sebenarnya kami semalam telah banyak berbincang. 2 jam kan Clubhouse kita semalam? Betul. 2 jam. Sebab ramai yang nak lepas geram. But those are the latest numbers. Nampaknya Halim dan Linda, kita semua perlu berpindah ke Perlis. Perlis hanya satu hari ni. Wow. Satu. Itu je. So we should stop making fun of Perlis. Sebab Perlis kan every year dia akan bawa keluar hashtag Perlis so small. Perlis so wonderful right now. Satu je case. Satu aja. Yes. Dan congratulations orang-orang Perlis sebab hanya satu case dan saya harap satu case tu dapat di maintain ataupun dikurangkan terus ke kosong. Dan harapan sebagai orang yang duduk kat Selangor sekarang ni is that Selangor menyumbang 4,000 lebih, masih lagi juara. Kalau dengar lagu Wanita Sarawak ada tajuknya apa? Juara juara dia teratas, something like that. So Selangor is always Juara carta. Juara carta tajuk dia. Halim ingat, bagus Halim. So Selangor is always that. Okay, dan semalam cakap pasal minggu ini masih lagi Selangor. Masih lagi Selangor. Dulu Selangor adalah dikagumi kerana pasukan bola sepaknya. Yes. Kerana Mokhtar Dahrinya. Yes. Dan hari ini Selangor bukan dikagumi tapi digeruni. Digeruni satu hal, menjadi buah mulut orang mana-mana pun. Sampai dia orang duk cakap Selangor dibawa keluar daripada Malaysia sebab dia orang tak mau PKP lagi sampai. Sekejap. Ada saya berbincang dengan seseorang yang memang tugasnya ialah untuk berbakti terhadap rakyat Selangor. Jadi saya tak perlu sebut siapalah. Tapi saya tanya dia, kata, so macam mana kalau ni ada cadangan dekat Twitter dan sebagainya kata Selangor boleh keluar daripada Malaysia. Dia kata kalau Selangor keluar daripada Malaysia, Malaysia tak ada airport langsung, tak ada international airport. Betul kan? Sebab Subang dan Sepang, kedua-duanya di Selangor dan juga barangan tak boleh masuk sebab Pelabuhan Kelang juga berada di negeri Selangor. Aduh. So, kena ingatlah sebelum you all demand kita orang keluar sebab I budak Selangor. Aduh. Dan kita ketiga-tiga kita sekarang ni berada di Selangor. Ya betul. That's right. Kita bertiga duduk di negeri Selangor. That's true. Jadi cocoklah Selangor secepat mungkin. Sebab saya fikir kalau apinya paling marak di Selangor, kita padamkan. Dan semalam cakap pasal kita punya perjumpaan lepas geram dalam Clubhouse tu, banyak benda yang kita bincangkan semalam. Tetapi ada satu benda yang saya baru belajar mengenai tarikh luput. Iaitu kalau saya beli sardin dalam tin, tarikh luputnya ada tulis tarikh dekat situ lah, 22 bulan 2 tahun 2022. Yes. Tetapi rupanya kalau kita beli barang makeup, tarikh luputnya tidak letak dari segi tarikh, tapi dia letak macam satu komunikasi rahsia yang
yang saya sebenarnya tak faham dan tidak perasan. Boleh terangkan sekali lagi KK dan juga Linda. Kutia. Okay, so macam ni lah. Bila anda beli, kata saya bagi contoh ya, antara bedak ataupun bedak asas foundation. Bedak asas is foundation ya Halim. So bila kita terlangkupkan benda tu, okay, kita terbalikkan, kat belakang tu dia ada punya label kan. So katalah label bulat tu dia ada letak dia punya isi kandungan dia, dibuat daripada apa, warna apa, etc. etc. Lepas tu ada dia punya barcode. Selalunya di tepi barcode tu ada lagi satu bentuk bujur dengan nombor yang halus dekat situ. Mungkin font size tu, ya, mungkin font size 0.5 kot. Okey. Halus dekat situ, tetapi dia ada dalam kebujuran bentuk bujur tu ada satu ada dua nombor ya. Ataupun kadang-kadang satu angka, kadang-kadang dua angka. So dia akan letak 3, 6, 9, 12, 24, 36. You tak akan jumpa 5, 7, 10, tak ada. Ini sebenarnya adalah jumlah bulan yang anda masih boleh pakai produk tersebut selepas anda beli. So katalah anda beli produk tersebut, selalunya dia akan letak manufacturing year. So katalah manufacturing year 2010. Lepas tu dia letak nombor 36 dalam bentuk bujur tu, maknanya anda hanya boleh gunakan 36 bulan selepas anda membelinya pada tahun 2010. Maknanya pada tahun 2013 tu kena buang lah. Kenapa dia buat macam itu? Kenapa dia tak tulis tarikh? Apa sebab? Sebab ini adalah bukannya bahan makanan. So bahan makanan there is a science, sebab you makan benda tu ya. So kalau benda yang you makan, there is an exact date yang sains, ahli sains boleh memberitahu bahawa benda ni sekarang ni dah tak boleh makan lagi dah. Ya, and also it is compulsory. It is compulsory, tarikh yang tepat diberikan sebab benda tu anda nak telan masuk dalam perut anda. Tetapi bagi makeup, bagi lotion dan sebagainya tidak. You look like you don't believe me. No, I just remember saya ada satu alat solek yang masih ada bersama dengan saya daripada zaman roda impian lagi. Oh Halim. Agaknya dah jadi kristal. Ya, tak boleh tu sebenarnya. Bedakku bukan kristal, bukannya hatiku bukan kristal. Bedakku bukan kristal. Paling lama barang solek dia boleh pergi berapa tahun? 3 tahun, 4 tahun macam tu? Paling lama selalunya yang saya tengok lah 36 bulan. Okey. Ya, 36 bulan adalah yang paling lama dan walaupun okey, lagi satu tip lah untuk minyak wangi. Sebab negara kita negara tropika, mempunyai cuaca yang panas, kadang-kadang why your country so hot kan kita tanya. So kalau inginkan minyak wangi tu lebih lama tahan supaya bau dia tak berubah, bila kita beli, lepas kita first of all jangan tinggal dekat tepi tingkap dalam bilik mandi tu di mana cahaya matahari boleh masuk. It will change the composition of the perfume. Bau dia itu yang nanti bau dia jadi tengik. You know, so best thing to do kalau you nak dia tahan lama is actually you put it in the fridge. Percaya atau tidak, my mother ada letak 2 botol minyak wangi di dalam fridge I. Not my fridge, sorry, our fridge. Itu satu betul. Itu satu betul. Ya. One tip. Terima kasih Coach Sia. Itu saya boleh share waktu saya bercerita tentang minyak wangi saya nanti. Jadi minyak wangi itu dia akan beku, kemudian dia akan cair balik. Macam tu. Tapi ada orang letak minyak wangi dalam kereta, which is dia akan merosakkan bau dan kena cahaya banyak. Sebab tu bila saya buat minyak wangi, saya akan letak minyak wangi tu dalam amber bottle, Halim. Apa itu amber bottle? If I have it here, I don't have it here. Dia satu botol yang warna, tahu tak? Botol kaca berwarna coklat. Okay. Oh, okay. Yes. So bila saya I buat perfume tu, I dah buat, I masukkan all the fragrance oil tu masuk ke dalam amber bottle dan saya akan peram dia. Saya istilahkan sebagai peram. Sebenarnya botol tu saya letak di tempat yang gelap dan tidak panas dan tak kena cahaya. Saya simpan selama 2 minggu, lepas tu baru saya tuang dalam botol-botol kecil yang macam gini. Ini dah kira dah boleh pakai ya. Macam actually, juga kalau kita beli olive oil kan, dia simpan dalam botol. Yes, tapi actually Halim, kelapa darah, kulit krim pelembap untuk kulit ke or lotion atau serum, jangan sekali-sekali kena cahaya matahari. So selalunya bilik mandi kita ada tingkap kan. Bila bilik mandi kita ada tingkap, selalunya kita buka tingkap tu supaya udara boleh masuk, lantai bilik mandi boleh kering dan sebagainya. Tetapi kalau cahaya matahari tu
terkena botol yang ada lotion atau serum kat dalam tu, dia isi kandungan dia boleh rosak. Dan akan berubah, dia punya komposisinya akan berubah. So, keep everything away from sunlight. Yes. Okey, kepada anda yang menonton kami pada malam ini adalah minggu ketiga TikTok bersiaran secara langsung. Anda boleh lihat wajah kami melalui FB Live. Kalau anda ada soalan untuk tetamu kita, saya rasa semua dah tahu siapa tetamu kita pada malam ini. Ada boleh tekaan yang tepat. Ada tekaan yang tepat. Boleh tinggalkan soalan anda di ruang komen yang boleh kami ajukan kepada tetamu kita. Ya, betul. Dan tentunya kita punya game show malam ini dicipta khas untuk tetamu kita. Hadiahnya meningkat. Yes, hadiahnya. Dan hadiahnya ialah pertama sekali saya minta kepada anda semua yang sedang menonton sebelum tetamu undangan kita masuk ke dalam bilik kami. Pertama, minta anda untuk share sebab kami masih baru, kami orang lama yang masih baru. Okey, minta anda untuk share terus live ini di Facebook anda dan jika anda seorang sharer, nanti bila Halim utarakan soalannya, peluang untuk anda menang itu lebih dia ada perkataan daripada nipis apa Halim? Lebih tebal. Tipis. Lebih menyerlah. Peluang anda lebih menyerlah. Lebih besar untuk menang. Itu dia peluang untuk anda. Peluang yang lebih besar untuk menang. Ya. Peluang besar. Okay. Banyak sangat telaga yang kita keluarkan semalam sebenarnya di Clubhouse. Ya. So pertama sekali please share sekarang dan nantikan soalan daripada Halim Othman untuk memenangi wang tunai RM100. Juga produk saya, minyak wangi saya, Anarika Poise Solid Perfume. Siap dengan mask. Assalamualaikum. Assalamualaikum Encik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar? Assalamualaikum Alim. Alim, Linda, Kusia. Adiwati, terima kasih. Adiwati ada di tengah dengar, ya. Terima kasih. Ya, secara rasminya, saya ingin memperkenalkan tetamu TikTok kita pada malam ini, iaitu saudara ataupun Encik Rani Kulub, merupakan seorang aktivis, bukan seorang artis rakaman, ya, orang seni dan merupakan seorang personality social media. Terima kasih Encik Rani kerana dapat bersama dengan TikTok pada malam ini. Di mana sekarang ni anda berada? Okey, sekarang ni saya berada di saya punya office lah, pejabat dah. Oh, dekat pejabat. Dah lewat malam dah ni. Pejabat tu dekat mana? Saya ada 3 talk je. Oh, dekat sini je, dekat Bandar Tun Razak je. Okey. Dekat lagi tu. Macam gitu tuan, puas hati saya. Baru dah best. Macam gitu tuan. Okey. Banyak soalan yang diminta ditanya oleh peminat-peminat TikTok. Jadi saya bermula dengan soalan ini. Dengan berenya, dengan speknya, dengan tongkatnya, apakah Tuan Rani berpakaian macam ni setiap hari ataupun hanya untuk majlis-majlis tertentu ataupun penampilan istimewa seperti malam ini sahaja? 15 tahun tidak lampau. Pakaian Ayanda Rani Kulub memang macam ni. Orang apa heran, dia ni tak ada baju lain ke, dia kata kan. Memang baju ini je. Sama ada majlis kenduri kedara, majlis-majlis ceraian dan harian kita ada 2. Ini yang korporat. Yang satu lagi tu kita ada kita ada pakaian t-shirt kita. Kita ada t-shirt. Ini t-shirt dia. Wow. Keep it up, don't give up. Wow. Mr. Keep it up. Mr. Keep it up. Bersama dengan MK Group. Ya. Ya. Jadi pakaian tu Halim, ya. Memang saya biasa berdiri membahasakan diri saya ni ayah sebenarnya. Jadi kalau cakap saya tu dia terjanggal. Jadi maknanya pakaian ni telah diperkenalkan seluruh negara bahkan dunia. Pakaian yang unik macam ini tak ada orang lain, mesti Rani Kulub. Ada juga orang nak meniru, nak menggaya kan
kostum yang ayah pakai ni, kostum ni, tapi okeylah, mana ada ikutan Alif. Okey, sebenarnya Tuan. memang pakaian Tuan, pertama sekali Tuan ada permintaan daripada seorang yang bagi komen ni, dia cakap buka mask. Okay. Ada kat sini ada komen dia cakap minta buka mask. Ada orang ke kat situ? Baru seorang minta ayah buka mask. Sedangkan follower ayah ada berjuta. Berjuta follower. Mana pergi diorang malam ni? Kalau seorang tu terima kasih lah. Nasihat ayah akan tetap promosikan. Kerana kita di dalam pandemik COVID. Kan? Jadi memang jarang. Dalam pandemik COVID ni, ayah tidak buka mask ayah. Okey, it's okay. Tak apa. Tapi suara boleh dengar tak? Suara boleh dengar. Jelas. Tengok, selepas Tuan cakap takkan seorang aja yang minta, berderet-deret ni kat komen ni, minta buka mask. Oi. Apa minta? Dia cakap ayah buka. Ayah buka. Boleh buka. Itu baru Halim punya soalan, tak habis lagi selesai. Ya, betul. Siapa tu? Azhar lagi, Linda Okey, Abang Halim, ayah jawab soalan ni. Betul tak tu? Teruskan. Dah jawab tadi kan? Dah jawab soalan. Saya ada sambung sikit lagi. Mengenai soalan saya tadi, iaitu mengenai beret ya. Beret adalah salah satu daripada kita panggil headgear ataupun pakaian kepala. Dan saya sendiri pernah pakai beret masa saya menjadi presiden Persatuan Bulan Sabit Merah di Sekolah Menengah Sains Terengganu. Ya. Dan bila saya pakai beret, saya rasa sangat segak. Bahkan saya masuk persatuan itu hanyalah untuk pakai beret saja. Okey, apakah keistimewaannya beret dari kacamata anda, Encik Radhi? Baik. Pakaian kepala seperti mana yang Halim bagi tahu adalah kalau kita beruniform, itu melambangkan pakaian kepala ni banyak. Dia ada beret, ada cap, ada helmet songkok besi. Kalau songkok tu kena awam. Dalam tentera pun ada songkok, ya. Dan begitu juga di dalam kita tengok pakai kepiah, pakai haji, pakai topi cowboy dan sebagainya, bareta. Itu menunjukkan pakaian kepala dan menunjukkan pakaian kepala ni adalah satu pakaian seragam. Kalau dulu Bulan Sabit Merah, Halim berminat untuk hanya kerana beret. Warna apa beret kau, Halim? Kelabu keputihan kot. Keputihan. Bagus. Ini melambangkan orang itu berdisiplin. Ya, berdisiplin. Termasuk juga wanita ataupun perempuan, pakaian tudung kepala itu adalah pakaian penutup kepala sebenarnya. Jadi oleh itu orang yang memakai pakaian seragam biasanya dia pakai cap, dia pakai beret, dia pakai helmet dan sebagainya. Jadi pakai beret ini ayah suka pilih beret lah. Nampak segak. Mula-mula kemarin Lim, orang tengok ayah ni macam-macam lah orang hina, kutuk, orang komen-komen dalam laman sosial. Sekarang ni mereka minat pula. Kalau ayah tak pakai beret, mana beret? Macam. Ya. Jadi ayah pakailah. Bila pakai, ada nampak cantik. Ini boleh menarik wanita-wanita di sana untuk menggoda ayah. Ya. Kejap. Saya nak tanya. Berapa kali telah mendapat beret sebagai hadiah hari jadi? Okey, soalannya sangat baik. Kerana tak lama lagi hari jadi saya, ya. Cakap ni banyak ahli-ahli MKMM dan Kepidak dan Minister Kepidak sendiri MK membagi beret ni. Tetapi daripada peminat yang di laman sosial ni tidak ada. Ya, tidak ada membagi beret. Tapi pakaian seragam, yes, ada. Dia sponsor, dia sponsor satu pakaian, satu set pakaian, ada. Tuan, saya nak tanya Tuan, ramai betul peminat-peminat Tuan dekat dalam ni komen macam-macam komen.
ada yang minta buka cermin mata, minta buka emas macam-macam. Okay. Tapi saya nak tanya tuan sebab saya belum pernah nampak apa yang ada tanda penghargaan yang ada di pakaian tuan tu. Apa dia kalau tak keberatan boleh kongsi sebelah ni pingat boleh. Selama 22 tahun saya berkhidmat di dalam ATM Angkatan Tentera Malaysia daripada 1973. Daripada ada orang tanya. Okey, 1973 sehingga tahun 95, artinya 22 tahun semasa konfrontasi dan juga semasa panas komunis Maharajalah di Malaysia, negara kita. Jadi perkhidmatan itu banyaklah kita dapat dibagi pingat-pingat bawah, bukanlah tinggi-tinggi sangat. Banyak. Yang kita tengok kita pakai ini pingat-pingat rendah, pingat rendah. Bukan pingat yang Ayahanda Rani Kulub kejar. Kita kejar penganas komunis, petualang negara. Pingat itu datang kemudian. Yang kita kejar utama masuk tentera adalah untuk membunuh dan dibunuh. Okey, itu yang saya baca juga tentang Ayahanda Rani Kulub ya. Dan sebenarnya macam diberitahu tadi pada awalnya tu dulu memang dijadikan bahan jenaka sebab mula-mula bila orang tengok dari sudut penampilan tu kan lengkap dengan cermin mata dengan beret-nya dengan pakaian macam itu, orang pertama sekali orang jadikan macam seolah-olah bahan jenaka. Tapi cakap terus terang tuan, bila saya tengok tuan dan saya memang menantikan tuan punya komen on every issue yang keluar dekat Malaysia ni sebenarnya. Secara tak langsung bila keluar je Rani Kulub punya quote ataupun Rani Kulub punya kenyataan, the first thing saya akan macam betul juga dia cakap Dan setiap kali tuan buka mulut, setiap kali tuan komen, memang kena sedas tuan. Kena sedas pada orang-orang yang tertentu. Tak kiralah ahli politik ke, artis ke, founder-founder syarikat ke, orang-orang yang ternama yang memang patut dikomen. Tapi bila tuan bagi memang sedap tuan. Boleh saya tahu tuan, itu semua dari idea tuan sendiri ke tim yang bagi idea untuk quote-quote macam gitu tu? Siapa yang tanya ni? Saya Linda On tuan. Linda On. Okay. Tadi dia dah kenal kita, sekarang dia tak kenal kita pula. Bukan tak kenal. Tadi ayah ingat nama 3 orang tu. Halim, Linda, Kuza. Halim, Linda, Kuza, Idawati. Adiwira. Tak, Adiwati dia di belakang tabir. Adiwati belakang tabir. Saya Kursia. Ya. Soalannya bagus. Okey. Ya, bila gini apabila kita kata beginilah, kita ni dah popular lah di dalam media sosial ataupun dah mengetop kata orang Indonesia. Jadi benda-benda macam ini dia serangkai. Kita pun tidak tahu. Banyak dalam sosial yang menggunakan akaun termasuk Twitter, termasuk Instagram dan sebagainya, gunakan nama Rani Kulub. Ya, betul. Rani Kulub yang sebenar. Jadi rakyat Malaysia mereka ingat Rani Kulub. Memang Rani Kulub ditaruh gambar ayah, nama Rani Kulub, passion, PA, perwatakan dan keterampilan orang Rani Kulub. Mana orang tu dah sejuk. Macam Linda On. Mungkin ada kamu punya fake account, kita tidak tahu. Ada. Kan? Jadi masalah. Ada kan? Jadi masalah itu tak ada masalah, tak timbul. Apa yang dikatakan, apa yang ditulis di dalam Twitter, di dalam Instagram, dalam bernama Instagram dan juga Facebook dan page, mengimejkan lambang Rani Kulub. Kalau dia komen bagus, dapat nama lah. Nama lah ya. Kalau dikutuk orang, kalau dia kutuk orang, dia maki orang, aku pun dapat kena kutuk juga lah. Yes. Yalah. Tapi Linda ingat kan kata-kata Encik Rani yang semalam awak kongsikan dengan kami tu. Ingat lagi tak kata-kata dia? Banyak sangatlah Halim yang kalau daripada Rani, kalau datang daripada Rani Kulub ni, memang banyak sangat kata-kata yang berbisa. Sebab kita pun kadang-kadang tak pasti yang kita baca tu akaun yang mana kan, sebab official fans saja dah ada macam 2-3.
Jadi yang mana satu betul dengan official fans pun kita tak tahu. Dia account. Yang sebenar Rani Kulub tidak ada account. Nanti kita lagi akan masuk nombor account, masuk duit dalam itu. Betul real. Sungguh. Baiklah, anda adalah seorang bekas tentera dan kita sekarang ini, ramai yang suruh tanya soalan ini. Kita sekarang ini berdepan dengan musuh yang kita tidak nampak. Ya, peperangan dengan COVID. Apa komen Tuan Rani mengenai kedudukan negara kita sekarang ini dalam peperangan menentang COVID? Terima kasih. Bang Halim, Linda, Halim. Ni yang tengah pakai baju biru ni siapa? Kut Sia. Kita berdua pakai baju biru. Jadi baju biru yang mana satu ni? Yang tengah-tengah, yang cantik lawa ni siapa ni? Bukan dua cantik lawa ke? Linda. Okey, Lim. Lim. I'm listening. Yang cantik lawa tu Halim. COVID hari ini kita lihat angka tu 9,000 Ya. 9,000 lebih boleh jadi besok 10,000 kan? Ya, betul. Rakyat Malaysia tak ada masalah ikut arahan kerajaan. Dia kata PKP lah. Dia kata PKP PKP lah. Dia kata PKP lah. PKP lah. Tak ada masalah bagi rakyat Malaysia. Tetapi yang masalahnya ialah kluster kilang tak tutup. Tutup kilang, selesai masalah. Itu masalah. Apa masalah? Nak kata vaksinasi, kita dapat vaksinasi. Tak ada masalah. Rakyat terbaik. Kerajaan tu sendiri kena tegas dalam mengawal pandemik COVID ni dengan cara kuat, dengan cara keras. Itu saja. Dengan ceritanya besok dia dah tutup kilang tu. Tak tahulah. Kilang dah. Saya dah ayah Rani Kulub report polis pasal kilang ni banyak. Dan menghantar memorandum kepada Keselamatan Negara. Majlis Keselamatan Negara, MKN. Kita dah buat. Tak ada masalah. Sekarang saya ada terbaca daripada beberapa, adalah rintihan dekat laman sosial, lebih lagi di Twitter, yang menyatakan ada juga majikan yang memaksa para pekerja kilang masih datang. Walaupun dia orang pakai gelang pink tu, maknanya kena kuarantin dekat rumah, tapi dipaksa oleh pihak majikan untuk datang bekerja juga. Jadi macam mana? Patut majikan tu dihumban ke dalam penjara atau macam mana? Ini namanya biadab, tak ikut arahan. Dahlah kamu langgar PKP. Lepas tu lah paksa pula orang bekerja. Sebenarnya di belakang tabir itu siapa yang suruh? Menteri-menteri lah. Cover. Lebih pentingkan ekonomi, lebih pentingkan duit daripada nyawa rakyat tu sendiri. Kilang bila-bila boleh dapat, tapi nyawa rakyat dah tak ada. Besok rakyat tak dapat nyawa lagi. Patut kau clearkan keselamatan rakyat dulu. Baru kilang. Kilang tu bila-bila boleh jadi. Apa masalah? Tuan, satu lagi Tuan. Kalau tidak keberatan, boleh kongsi juga sebab Tuan sangat ambil kisah tentang isu-isu terkini di Malaysia. Ya? Dan baru-baru ni ada isu bendera putih. Mungkin Tuan boleh komen sikit dekat situ, Tuan. Bendera putih tu bolehlah. Saya pun sokonglah. Bukan bermaknanya bila pasang bendera putih tu kita mengaku kalah, kita surrender. Tak. Makna melambangkan, mengambil perhatian kepada orang-orang yang ada duit, yang ada untuk ingin membantu. Sebab apa? Dengan adanya bendera putih, jadi orang akan nampak dan buka mata mana dia adalah dalam kesusahan. Pergilah bantu. Dan Mr. Kepidak ni pun, MK ni pun, kami sentiasa memberi, membantu orang-orang berupa susah dan sebagainya, kita bantu. Dan kita menyerulah kepada orang-orang kaya, orang-orang ada duit, marilah sama-sama bantu orang yang patut dibantu. Jadi bendera putih, okey, dibenarkan. Bolehlah, pasanglah bendera putih. Setujulah, saya setujulah pasal bendera putih tu. Ya.
Bagaimana pula dengan adalah 2-3 video yang keluar kan daripada founder-founder yang memang kita akui kaya raya dan kita happy, kita alhamdulillah lah mereka telah dapat menempuh kejayaan kan. Tetapi ada pula di antara mereka yang mengatakan bahawa mereka yang menaikkan bendera putih tu mengada-ngada, malas, usaha je lah. Apa pendapat? Orang kaya, Allah bagi ujian yang sangat berat semasa pandemik COVID ini. Kamu kaya, kamu adalah untuk membantu orang-orang miskin, orang-orang yang perlu dibantu. Bukan kau hina. Besok Allah akan tarik kekayaan kamu balik semula besok, kau pula akan menaik bendera putih. Jadi tak setujulah orang kaya bercakap macam tu. Bodoh celupak. Apa masalah orang kaya? Orang kaya pun kita tak tahu macam mana dia kaya. Kemungkinan dulu dia bersedekah kuat. Infak dia banyak. So Allah bagi kekayaan. Sekarang ni bila pandemik macam ni, jangan mengharapkan kerajaan. Kita, sama-sama kita boleh bantu. Jadi gunakan orang kaya untuk menarik mereka untuk bantu orang-orang susah. Jadi dia cakap macam tu, tak baguslah, tak baiklah. Mana menghina, itu menghina nama dia. Baiklah, kita juga ingin berkenalan mengenai dimensi lain Tuan Rani Kulub. Saya difahamkan yang Encik Rani dulu ada mengeluarkan album ataupun ada kumpulan yang tersendiri yang dinamakan The Sometimes Group, betul ke tu? Dari dulu hingga ke hari ini, nama grup dia Sometimes Group telah pun melahirkan album Halim. Dan salah sebuah daripada lagunya adalah berjodoh Tutup Pintu Tapi Tak Terkunci, tak berkunci. Betul, itu patut soalan kuis. Dia dah buka cerita dia, tak payahlah. Ini baik, tutup pintu tapi tak berkunci. Betul lah tu, Halim. Ya. Apa kita bagi jawapan dulu, kita masih boleh buat soalan lagi. Banyak ni soalan. Ada soalan. Ada soalan daripada salah seorang peminat Ayahanda Rani Kulub. Boleh jawab tak? Soalannya, adakah Ayahanda akan bertanding untuk PRU yang ke-15? Itu soalan yang sangat bagus. Saya rasa bukan dia seorang saja yang tanya. Bertanding. InsyaAllah. Kalau bertanding untuk kawasan mana? Kawasan Bandar Tun Razak. Okey. Jadi bagi mereka yang sedang duduk bermastautin dekat Bandar Tun Razak, nantikan kemunculan wakil yang terbaru yang mungkin akan bertanding untuk PRU nanti ya. Wah, Linda dah umum Presiden belum umum lagi. Bagus. Tidak. Memang keep it up. Presiden parti pun belum umum lagi. Tak apa. Don't give up. Suara ni ada yang... Lem. Apa dia? Lem. Yes. Dia tengah tu boleh diam. Dia tak tanya je. Oh, dia tak ada. Tak ada. Saya pula. Saya tanya soalan. Okey. Yang tengah tu siapa tu maksudnya tu? Sebab kami ada gambar tu. Siapa tu? Mungkin dekat Oh, tak ada lah. Dia tak ada. Dekat FB Live dia tak ada. Itu kita punya orang dapur. Orang dapur. Orang dapur. Okey, Orang dapur sampai keluar. Apa? Bukan soalan. Lem, Saya nak dengar. Saya sendiri nak dengar Tuan nyanyikan lagu tu sikit untuk kami. Lagu apa? Lagu Tutup Pintu Tapi Tak Berkunci. Pintu tu ditutup tapi tak berkunci. Oh, Linda, standby. Kenapa Linda kena? Kau datang. Okey, standby Okey, baru nak joget. Kau datang bertemuku lagi. Kau datang untuk apa lagi? Kau datang, ku tak peduli. Tutup pintu tapi tak berkunci. Itu rakaat kamu. Wah, tutup pintu tapi tak berkunci. Macam mana? Tak faham. Bermakna. Yes. Bermakna apa ke? Maknanya asyik ada harapan untuk mencuri hatinya. Masuk Saya dapat tangkap. Ini bagus. bukan macam Ramlah Ram. Ku kunci. Ingat lagi Ramlah Ram.
apa maksudnya? Maksudnya itu lain. pintu tu belum dikunci Linda, penuh. masuk Linda, masuk dia. Lem, masuk dia, tutup pintu tapi tak kunci. Kita dalam satu keluarga, berkawan, ataupun kita ada kekasih, umpama dia, kalau kita marah ke seseorang itu, jangan marah habis-habisan. Tinggalkan 20%, 20%. Satu hari esok, kita akan bersama dengan dia. Jangan kita benci orang tu habis-habis. Contohnya, kalau suami isteri marah-marah, betul dia bercerai. Akhirnya besok dia tebus talak balik. Itu maksud dia tu. Saya faham sangat. Mana ada ruang lagi. Faham? Right. Ada ruang dan peluang lagi Ya, sebab saya ada cerita. Masa saya kecil dulu, apabila saya merajuk, saya kadang keluar daripada rumah. Saya duduk dalam sampan. Kemudian tengah malam saya balik, pintu itu ayah saya tutup tapi tidak berkunci. Saya dapat masuk balik ke dalam rumah. Betul. Ya, betul. Itu maksud dia, tutup pintu tapi tak berkunci. Alright. Baik, soalan ada soalan daripada kenapa Kusia nak tanya, silakan Kusia. Mungkin soalan yang sama yang Linda nak tanya. Dia kata tahniah ayahanda sebab akan bertanding di Banatul Razak, tapi nak tahu parti mana. Okey. Parti itu ayah tak boleh umum lagi. Tetapi orang dah tahu parti mana. Dah pun dirasmikan. Iaitu dalam Parti Putra. Parti Putra. Parti Putra. Ya. Okey. Ya. Okey, saya rasa soalan tu sudah pun terjawab sebab ada beberapa yang ada beberapa orang yang menanti soalan yang sama. Okey, ayahanda Rani Kulub, ada yang tanya kepada saya, kalau Tuan boleh tolong jawab. Andai kata Tuan lah yang dilantik sebagai Perdana Menteri dalam keadaan dan situasi sekarang ni Tuan, situasi yang sedang bergolak politiknya, situasi yang sedang menakutkan orang dengan pandemiknya, kalau Tuan lah tiba-tiba adalah PM kita sekarang ni Tuan, apa yang Tuan bakal lakukan? Pertama sekali, orders, perintah. Jangan lost control. Sebagai pemerintah, kita ada, bila ada dia punya kabinet, menteri, pegawai khas dan sebagainya. Yang ini sepatutnya jalankan tugas. Kerja serentak, tak ada masalah. Arahan satu saja. Itu saja tak begitu. Tak masalah. Kita cukup dengan badan-badan kebajikan dan sebagainya. Kena ikut arahan lah, tegas. Kerja serentak. Dan untuk melawan COVID ni, Lost command. Sama juga COVID. Adakah sekarang ni dikirakan sebagai lost command? Okey. Lost command. Kalau dari segi militeri ya, kalau seorang general tu dah lost command, apakah yang akan berlaku? Kalah perang. Ya. Menteri-menteri lain buat apa? Menteri-menteri lain. Ahli-ahli parlimen buat apa? Ahli-ahli parlimen dalam Malaysia ni ada 222 orang. Buat apa? Dalam masa 2 tahun. Kenapa tak turun padang, jumpa rakyat, selesai masalah? Bukan harap Perdana Menteri saja. Perdana Menteri seorang. Satu. Menteri-menteri banyak. Adun-adun ramai beribu 3, 4, 500. Buat apa? Kerja korang nak jatuh kerajaan. Nak jatuh. Dari dulu zaman Jepun lagi dah. Kerja nak jatuh kerajaan. Komunis 14 hari pesta tumbang. Jepun 2 tahun tumbang. Putih lama sikit. UMNO 64 tahun tumbang. Itulah kerjanya. PS 22 bulan. Ya, 22 bulan. PN steady. Berbilion-bilion duit datang. Sampai 300-400 bilion duit datang bagi rakyat. Jadi apa masalah? Rakyat tak dapat duit. Memang rakyat tak tahu duit nak ambil di mana. Jadi pegawai-pegawai turunlah ke rumah. Masa orang
pandemik COVID PKP ni. Nak duit, ni cara dia. Bukan ada perantaraan lain. Tak dapat lah duit. Cerita memanglah kita dengar PM umumkan begitu duit beribu-ribu. Jadi mana duit tu? Ini kita tak. Bukan salah PM, salah pentadbir. Pegawai bawahan. Saya kita bapa, kita ada isteri, ada anak. Anak ada 10. Along, angah, abangah, abancik, sebagainya. Dia orang lah tabir adik-adik dia. Apa masalah? Dia nak jumpa YB pun tak ada, tak dapat jumpa. Macam mana? Ya, betul. Tuan, ada Halim nak tanya soalan ke, Halim? Saya juga dengar cerita. Ini mungkin satu rekod kot. Yang Tuan Rani pernah buat laporan polis lebih daripada 1,000 kali. Baik. Kebanyak rekod tu tahun 2018. Ya, 2018. Bukan ayah Rani Kuluk buat report 1,000. Cita-cita ayah nak buat report 1,000 report. Oh, cita-cita ialah 1,000 report. Okey. Okey. Baik. Kalau banyak kes, banyaklah report. Bila adanya angka, dia panggil numbers macam COVID ni, dia kata, wah, Rani Kuluk nak buat report 100,000. Tak adalah. Kes-kes tak ada nak report. Tak adalah. Maknanya baguslah. Mana banyak report, mana banyak kes. Bila kita cerita macam itu, tak sampai 1,000. Tapi rekod itu 1,000 kita nak report. Setakat ni dah berapa, Tuan? Lagi? Tuan? Tak tahu. Tak tahu. Tak ingat banyak. Tapi tak mengatasi seluruh lah. Sebab dipanggil King of Report. King of Report, ya. Seperti poster yang tertera yang Lina tengah tunjuk ni. King of Report. Ada satu WhatsApp saya terima. Dia tanya kepada Tuan. Tanya Rani Kulub apa rasional dia buat report banyak-banyak. Itu soalan mungkin Tuan boleh jawab. Apa rasional Tuan buat report banyak-banyak? Report adalah penting. Segala-gala apa kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat, sebagai orang awam mengadu kepada polis. Kalau bab jenayah, bab perkara yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada negara dan juga kepada individu, buat report pada polis. Bukan sekat polis je, kita report kepada immigration. Kita report kepada seluruh jabatan-jabatan menteri kalau isu berkaitan berkenaan. Rasionalnya, bagusnya reportnya ada tercatat. Katalah satu kes, semua kata nak report. Ayah begitu kau buat report. Mana ada tercatat dah report. Polis mengharapkan report kita sebagai orang awam. Polis dan masyarakat berpisah tiada. Itu maksud dia. Kalau kita tak report, mana kita tidak ambil tahu, tidak hacker apa yang berlaku di dalam situasi, dalam keadaan negara kita ataupun di dalam kampung kita, taman kita semua. Kenapa kita tak report? Kenapa nak takut tak report? Penting sangat report. Ya. Kerana itu untuk pihak kuasa polis mengambil siasatan. Satu lagi soalan yang saya rasa terpanggil untuk tanya ialah mengenai isu buli yang kadang-kadang tidak dilaporkan. Pernahkah secara peribadi Tuan Rani sendiri pernah melalui pembulian? Sebenarnya, Lim, masa sekarang ini, ragging ni, dia ada dua. Satu report, satu maklumat. Laman sosial ni juga, satu report sebenarnya. Satu maklumat sebenarnya. Kerana apa? Kes buli di sekolah, di mana-mana lah. Dia tular di dalam laman sosial. Itu dia report. Pihak berkuasa, PDRN dan sebagainya, SKMM. Benda ni ditengok betul. Hari ini berlaku. Jadi pihak polis, kadang-kadang dia tak sempat tunggu report. Dia terus ambil tindakan. Maknanya, satu report juga. Laman sosial ni ada baik, ada tak baik. Benda-benda lama pun dia tular balik. Itu ke maklumat. Sebenarnya, sudah ada report. Kalau tak ada report, polis akan bagi tahu buat report bagi seluruh rakyat. Yang menyambut Rani Kulub dan tim dia MJMM pergi buat report. Itulah di report dia. Bagus soalan Zolim. Gunakan laman sosial untuk memberi maklumat. Bukan untuk
mengaibkan orang, bukan untuk menghina, mengutuk. Itu tak bagus. Ya. Okay. Dan adakah report setakat yang Tuan tengok beratus-ratus report yang Tuan dah buat tu kan? Ada follow up tak daripada report tu? Ataupun lepas you report and that's it? Habis cerita? Ada orang kata, sudahlah Rani Kulub, kau buat report buang masa, habis kertas polis saja. Polis buang tu sampah. Itu kata dia. Yang sebenarnya, berapa kali ayah ni jadi saksi. Dia dihantar Sabrina untuk jadi saksi. Banyak kes. Ya. Setiap report, bukan report zaman dulu. Zaman dulu pakai tulis tangan. Sekarang dia report pakai komputer. Yeah. Apabila keluar komputer, nombor report kita sudah pergi ke atas lagi. Tak boleh lari. Polis tetap mengambil tindakan. Polis bukan seperti mana yang netizen buat tomahan mengatakan polis itu tak ambil tindakan. Tak betul. Ambil. Setiap report yang dia buat, polis ambil tindakan. Soal siasat, investigate, sama ada dia nak ambil tindakan mahkamah dan sebagainya itu. Jadi itu pula pihak berkuasa. Tugas kita report. Apa kes, apa isu, mesti kita report. Jangan tak report. Kau tunggu report. Sampai dalam filem 18 puasa pun, dalam hell pun Tuan nak report juga. That is a very good cameo, Tuan. Very, very good cameo dalam filem tu. Itu ayah tambah-tambah sendiri dialog dia. Kesian dia dalam filem tu, kesian dia cerita tentang tak puasa ni masuk neraka lah apalah semua. So dekat dalam neraka tu, dalam neraka tu belum lagi lah tengok cerita apa tu? 18 puasa satu filem yang bagus sebab dia I think bagus sangat filem dia. Mamat Khalid punya filem. So dia Khalid, okay. Dia cerita tentang orang ni tak puasa, and then kalau tak puasa apa jadi? Masuk neraka. And then dalam neraka tu dia ada stage dia. Ya, dan dia gambarkan keadaan. Dan dalam neraka tu dia jumpa dengan pelbagai nama-nama besar, termasuklah Rani Kulub pun ada. Lepas tu yang best, Rani Kulub dia tanya, ini nak report ke tak ni? Nak report. Lepas tu yang funny film tu. Ni, Lila. Ya. Lem, dialog dia gini, di dalam 18 puasa tu, orang masjid, orang politik, orang segala orang semua masuk neraka, Lem, Lila. Ayah ni dia silap masuk. Jadi salah belok ke macam mana tu? Memang dipanggil masuk kan. Silap masuklah. Jadi yang tukang soal dia penunggu neraka tu, aku tanyalah, ini apa nama tempat? Aku cakap kan, aku di mana sekarang? Neraka, dia kata. Pasal apa aku duduk neraka? Orang dia kata, silap. Aku hantar aku balik. Itu cerita dia. Dia hantar balik. Mana neraka pun tak terima Rani Kulub, Alim. Baiklah. Saya ada soalan. Lanjutkan daripada soalan itu. Sebahagian daripada perkara yang mungkin kita tidak sedar dalam zaman sekarang ini, orang suka share, katakan video, okay? Ya, berata-rata kita dapat video. Jadi Encik Rani Kulub ada falsafah tersendiri tak? Apa video yang kita boleh share, apa video yang kita rasa tak payahlah kita share, kita simpan untuk kita? Ada sedikit guideline untuk warga Malaysia, Tuan? Ya. Sekali lagi soalan tadi. Ada video, orang suka share video zaman sekarang ni kan, orang suka ambil video. Ada apa-apa guideline, falsafah yang Tuan ingin kongsikan kepada warga Malaysia dari segi apa video yang kita patut share, apa video yang kita perlu simpan untuk diri kita sendiri. Tak payah dikongsikan. Apa yang boleh dikongsikan, patut dikongsikan dan jangan dikongsikan. Baik. Sebenarnya sama ada video tu peribadi, video tu untuk umum, tak ada masalah. Di laman sosial jangan kau terlepas
jangan kamu terlepas share sama ada WhatsApp ataupun Facebook. Bila terlepas, baik nasib kau kurang baik. Walaupun video tu video peribadi, perkahwinan ke apa sampai ke sebagainya, jangan sampai terlepas. Dan jangan gunakan video peribadi itu untuk membalas dendam atau untuk mengaibkan seseorang. Itu tak bagus. Kerana kamu sendiri akan terbalik. Jangan sesekali tangan kita ni cepat untuk masuk di dalam laman sosial. Jangan. Kalau kamu tidak dikenali, tak apa. Lambat orang nak tag. Lambat orang nak tengok. Tapi apabila kamu orang terkenal, cukup cepat. Nak tengok Facebook kau tu panas. Cepat-cepat orang akan tangkap, susah nak hilang. Jadi buruk padanya. Jadi ingat laman sosial, guna yang baik, guna yang jahat, guna dan sebagainya, terpulang diri kita. Kalau kita nak share, kita share. Tak ada istilah dia. Cuma tepuk dada, tanya sendiri. Baik, kita ada panggilan, Tuan, mungkin Tuan kenal, kita ada Datuk Halim dari MCCF, Tuan. Ya, Datuk Halim, ya. Apa khabar? Assalamualaikum, Ayah. Waalaikumsalam, Dok. Apa khabar, Dok? Waalaikumsalam katanya. Okey, Ayah. Ini sempena Hari Raya Korban. Jadi ramai orang yang nak ambil peluang untuk balik ke kampung. So, apa pesanan Ayah kepada masyarakat? Satu. Yang kedua, macam mana pandangan Ayah tentang isu warga asing di Pasar Borong? Saya memang follower Ayah ni. Okey. Terima kasih banyak Datuk Halim. Nanti Tuan Rani akan jawab. Terima kasih, Datuk. Okey. Okey. Soalan. Lama sekali pasal Raya Korban. Baik. Diharapkanlah timbalan Perdana Menteri yang mengambil tugas Perdana Menteri, oleh kerana Perdana Menteri kita dalam keadaan tak berapa sihat, dapat melepaskan rakyat untuk balik ke kampung, bersama-sama keluarga untuk Hari Raya Korban. Sebab baru saja Menteri Agama baru ni membenarkan sembahyang Aidil Adha boleh ramai-ramai 200-300 orang. Jadi lepaskanlah rakyat balik ke kampung dengan keadaan yang betul-betul mengikut SOP. Saya harap semua rakyat Malaysia berdoalah supaya Datuk Seri Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri memikirkan benda ini, bagi lepas. InsyaAllah dengan keadaan yang mengikut SOP. Yang kedua, isu warga asing. Warga asing ni lebih daripada 5-6 juta dalam Malaysia ni yang tak selesai. Jadi sebenarnya tindakan daripada pihak kerajaan, daripada KDN juga kena faham. Kalau kamu kejar warga asing, dia akan lari masuk jauh dalam hutan. Kamu tidak akan jumpa. Tetapi kalau pendekatan warga asing ini dibagi kelonggaran untuk memutihkan mereka dengan kerajaan membagi percuma 6 bulan. Semua warga asing akan datang untuk database. Jadi 6 bulan besok baru mereka akan bayar levy, bayar compound dan sebagainya. Jadi jangan kejar, mereka akan lari. Sampai sekarang isu warga asing melambat-lambat di Pasar Borong, di Selangor dan wilayah tak boleh nak kawal. Mereka kontrol perniagaan itu. Kerana kelemahan daripada penguatkuasaan yang ada, orang kata nak tuduh tak tahu, tapi perlu warga asing ini ditangani dengan secara baik supaya tidak menidakkan warga-warga tempatan perniagaan. Jangan utamakan mereka. Ada satu komen. Warga asing harus. Ada satu komen di Facebook Live kita ni, katanya terbaik Ayah selesai 2 dos vaksin dan swab test, bolehlah balik raya. Itu katanya. Itu mungkin
ini masukkan oleh Tuan tadi lah, nak balik tu kena ada SOP tertentu. Ya, sebab yang memang dalam perbincangan tak silap saya seawal bulan Mac dan April telah pun dibincangkan juga bagaimana mereka yang telah pun menerima kedua-dua suntikan sama ada mereka akan dibenarkan. Sebenarnya masa tu saya dengar dalam perbincangan. Jadi seperti yang ayahanda kata tadi, diharapkan bolehlah dipertimbangkannya bagi mereka yang telah pun divaksinkan, mungkin boleh dipertimbangkan perjalanan merentas negeri itu. Betul. Dan satu lagi saya suka komen ni, katanya jadikan warga asing kuli, jangan jadikan tauke. Itu yang kita perasan sekarang, Kut Sia Halim, Tuan. Warga asing ni kadang-kadang kedai tertentu, dia bukan kuli tau, dia tauke, dia bos kat kedai tu tau. Yang kuli-kuli tu orang kita. Ya, betul. Dan lagi satu, Linda, warga asing naklah dibezakan dengan penduduk tempatan. Sebab apa? Sekarang ni warga asing sudah sama taraf dia dengan warga tempatan. Sebagai contoh, kalau di mana-mana pasar-pasar raya, restoran, mereka membayar di kaunter yang sama. Harga pula tu, harga rakyat Malaysia. Katalah dia beli ayam RM15 seekor. Kita beli RM15. Warga asing pun beli RM15 juga. Jadi tidak ada perbezaan. Kita ada dua kaunter. Satu untuk warga asing dan satu lagi untuk tempatan. Jadi kalau warga asing, ini harga. Kerana mereka tidak payah cukai apa-apa. Mereka mengambil untungan di atas rakyat Malaysia. Ini kita kena menangasi. Contoh, saya pergi Australia. Saya pergi New Zealand. Orang luar, kaunter dia lain. Tak sama. Orang tempatan, kaunter di situ. Dan bayaran harga lain. Kenapa di Malaysia dapat? Dan saya cadangkan lagi, adakan satu bank untuk warga asing. Segala-gala gaji-gaji, semua masuk dalam bank itu seminggu, baru dia boleh keluar. Baru ada pendapatan. Baik, Halim. Seterusnya, Halim. Okay. Saya rasa saya dah bersedia untuk memperkenalkan game show kita untuk malam ini. Okey. Tapi sekarang ni persoalannya, adakah ayahanda Rani Kulub bersedia untuk menjawab soalan Halim? That's a good one. Ayahanda, Tuan, Encik. Tak perlu putar apa-apa. Yes. Tajuk permainan kita ada kena-mengena dengan tetamu kita pada malam ini, iaitu Tuan Hamba, ayahanda. Jadi kita namakan permainan ini, milik siapakah beret ini? Jadi saya akan tunjukkan 3 gambar dan setiap gambar itu, kali pertama saya tunjukkan gambar itu, dia ada satu bintang yang menutupi sebahagian daripada wajah personality itu. Jadi tugas anda adalah untuk meneka siapakah personality di sebalik bintang itu yang memakai beret. Kita pergi dengan beret yang pertama. Milik siapakah beret ini? Siapa tu, Tuan? Tuan Rani. Siapa tu agaknya, Tuan? Tuan tengah buat selfie ke apa tu, Tuan? Bukan nak tengok dekat-dekat sikit mana dia. Dia beret mana ni? Siapa tu, Tuan? Di belakang saya. Di belakang saya. Oh, di belakang. Simpan jawapan anda. Nak suruh siapa teka ni? Tuan pun boleh teka. Dan penonton pun boleh teka. Tiga-tiga jawapan dengan tepat bakal menang malam ni. Saya boleh bagi pembayang. Kristia dapat tak rasa-rasa? Tidak tak kali dapat? Ini. Minggu lepas saya bernasib baik, tapi minggu ini agak sukar. Dia adalah seorang penyanyi yang pernah melahirkan sebuah lagu yang berada di carta lagu-lagu popular minggu ini antara yang paling lama. Di tahun berapa? Dekat berapa? Akhir 70-an, awal 80-an. Okey, saya tahu. Saya tahu. Siapa, Tuan? Agaknya siapa, Tuan? Tuan ada teka tak? Okey, kalau saya teka, kalau betul dapat duit lah. Hadiah kan? Okey, mana? Nama dia, iaitu JJ. Okey, kita tunggu pada Halim dulu. Apakah itu jawapannya? Memang betul.
Betul. KJ daripada kumpulan Carefree. Lagu yang saya masukkan tadi adalah Rindu Bayangan. Antara lagu yang paling popular. Rindu Bayangan. Tuan boleh nyanyi sikit lagu tu. Bila aku tenang berenung gambar wajahmu. Sambung Tuan. Masa tu ayah dalam hutan tengok operasi. Tengok. Ingat lirik. Tahun 70-an. Kita akan pergi. Ayah juga nak bagi hadiah juga. Nak bagi hadiah juga. Ayah nak bagi hadiah baju ayah lah. Baik. Terima kasih. Boleh elemen ayah. Angkat lagi sekali nak tengok. Kau tunggu. Ni belakang. Kau tunggu aku report. Ini apa nama Mr. Keep It Up baju ni baru dipromosikan. Hari ini saja kita dah post kepada seluruh peminat ayah lebih 75 live baju ni. Wah, okey. Ini untuk cara dia ada sikit kemerdekaan lah sebenarnya, kemerdekaan kita. Ayah juga nak buat kuis, kita nak bagi 3 live baju. Ya. Okey. 3 live baju. Jadi mereka akan pergi ke laman Facebook. Radi, mana satu laman Facebook dia nak pergi? No. Mr. Keep It Up. Mr. Keep It Up. Okey. Mr. Keep It Up. Mr. Keep It Up. Mr. Keep It Up. Okey. 3 orang saja. 3 orang saja, Lim. Berapa orang? Okey. 1 orang saja. Okey. 3 orang. Okey, jadi Tuan boleh tak kalau satu pemenang kita tu, Tuan bagi dengan satu t-shirt Tuan tu, boleh? Boleh, seorang menang Maknanya seorang saja Tuan Jadi pada malam ini kita ada wang tunai RM100, kita ada Poi Solid Perfume daripada dan t-shirt. Dan t-shirt. Kau tunggu aku report daripada Mr. Keep It Up. Okey, di belakang saya. Tajaan MK. Tajaan MK. Okey. Soalan kedua. Milik siapakah? Seterusnya. Barry ini. Nampaknya macam seorang wanita. Wanita yang memakai Barry ini telah mencetuskan satu kontroversi yang menggoncang dunia. Okey. Wanita Rumah Putih. Okey, saya tahu. Saya saya repair lampu yang terjatuh sekejap. Tapi yang ini belum lagi kan Halim kan? Kita belum soalan lagi. yang ketiga nanti baru anda boleh anda yang share, anda boleh jawab soalan yang ketiga tu yang kita nak cari pemenang. Okey, saya tahu ni siapa Halim. Okey. Sebab saya kenal hidung dan dagu. Itu adalah seorang ketua negara. Yang ada affair tu. Yes. Ya, betul. Dia ada affair dengan ketua negara tu. Okey. Yes. Dan pada masa itu gambar inilah yang tersebar luas. Siapa agaknya Tuan? Tuan rasa? Tak pasti siapa dia. Tapi ada beberapa orang yang telah pun menjawab. Ada ke seorang ni kata Era Fazira. Cek. Ada Era Fazira. Queen Elizabeth. Queen Elizabeth pun. Okey. Okey, baiklah kita akan dedahkan. Siapa dia? Siapa dia? Jawapannya adalah tentunya Kursia Monica Lewinsky. Yang telah ada perhubungan sulit dengan bekas Presiden Amerika Syarikat iaitu Bill Clinton. Ya. Namanya itulah dia, Monica Lewinsky. Kalau Tuan ada dekat Amerika time tu je dah report dah berapa ribu kali kan buat pasal ni. Agaknya. Kan. Okay, now everybody. This is the time. Inilah untuk anda bersiap sedia, untuk para sharer semua bersiap sedia sebab jawapan yang betul yang ini yang akan kami pilih untuk menang wang tunai RM100, Poi Solid Perfume daripada Anarika dan t-shirt Kau Tunggu Aku Report daripada Mr. Keep It Up, Tuan Rani Kulub. Silakan Halim Osman. Siapa cepat dia dapat. Alright. Okay. Saya akan cari jawapan yang betul dulu. Halim Osman. Siapa? Tuan agaknya siapa Tuan? Era Fazira. Hampir tapi tidak tepat. Pakai Barry juga. Yes, dia suka. Dia pakai baru-baru ini saya ambil gambar dia. Hanya baru-baru ini. Baru-baru ini first time saya tengok gambar dia ambil pakai beret. Siti Nurhaliza.
Hampir tapi tidak tepat. Sebab Siti juga pernah memakai beret kerana dia adalah anggota wataniah kan. Ya. Betul. Ya. It's time for the reveal, Halim. It's time for the reveal. Mari kita tengok pemilik beret ini. Siapa tu? Jawapannya adalah Linda On. Wow. Kita ada pemenang yang berjaya menjawab dengan betul. Beliau adalah seorang sharer. Beliau telah share dan beliau adalah orang pertama yang jawab dengan betul. Tahniah, anda baru saja memenangi wang tunai RM100. Terima kasih kepada Halim Osman. Anda baru saja memenangi Poi Solid Perfume by Ana Rika. Terima kasih kepada saya Linda On. Dan juga t-shirt Kau Tunggu Aku Report daripada Mr. Keep It Up, Ayahanda Rani Kulub. Anda baru menang ketiga-tiga hadiah itu. Kami ucap tahniah kepada Encik Halim Ishak. Tahniah. Okey. Kita sekarang telah pun menjangkau 1 jam bersama dengan jemputan khas kita untuk hari ini. Jadi tiba masanya untuk kita mengucapkan selamat malam kepada tetamu kita. Tetapi sebelum tu, Halim ingin tanyakan sesuatu yang istimewa ataupun kata-kata hikmah yang mungkin boleh diberikan kepada penonton Tiga Talk sekarang ini. Ya, Cik Rani, kata-kata akhir daripada anda untuk berikan semangat kepada warga Malaysia. Baik, terima kasih kepada 3 orang ahli panel dan penerbit Adiwati. Yes. Adiwati. Adiwati, terima kasih banyak. Terima kasih Linda On, terima kasih Kutsia. Uza, terima kasih Halim. Uzia, terima kasih Halim. Terima kasih penonton-penonton. Terima kasih sekali. Terima sekali kepada rakyat Malaysia. Anda hendaklah bersabar, bertenang, jangan banyak melatah, mengeluarkan video-video yang boleh membenci, tak usah. Ya. Kita rakyat Malaysia harus steady, harus sporting, menangani pandemik COVID ini dengan keadaan baik dan mengikut arahan dan perintah kerajaan SOP. Teruskan vaksinasi. Siapa yang belum divaksinasi lagi, terus anda pergi vaksinasi. Badan kita sihat, tubuh kita sihat, kita selamat, rakyat Malaysia pun semua dalam keadaan baik. Kita nak negara kita dalam keadaan aman, stabil, keharmonian dan kemakmuran. Jangan menggunakan laman sosial untuk melepaskan marah, melepaskan geram ataupun memaki hamun siapa-siapa. Tak usahlah. Ya. Di laman sosial dengan di alam maya adalah berlain. Sahabat kita dalam sosial dengan di alam nyata berbeza. Jadi kita kenal antara satu sama lain dan sentiasalah kita berdoa kepada Allah SWT supaya pandemik COVID ini akan habis dan hapus seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semua sekali dan selamat kita semua sekali. Amin. Terima kasih banyak Ayahanda Rani. Terima kasih diucapkan. Seperti mana tagline Ayahanda juga iaitu #Keep It Up, Don't Give Up. Begitu juga daripada kami di Tiga Talk. Terima kasih kerana membela nasib-nasib mereka, rakyat-rakyat kita, rakyat-rakyat Malhain yang memang memerlukan pembelaan. Terima kasih banyak daripada kami di Tiga Talk untuk Tuan. Keep It Up, Don't Give Up. Thank you. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam semua. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi di Tiga Talk. Assalamualaikum. Terima kasih. Dan Waalaikumsalam. terima kasih banyak Tuan. Daripada anda semua jangan lupa untuk follow kami. Kami ada di pelbagai platform. Kami ada di Facebook, kami ada Instagram, kami ada Telegram group dan Telegram channel. Kalau di Telegram group tu kita boleh berkomunikasi. Linda, Halim, Kutsia boleh berkomunikasi bersama dengan anda seperti kita bermessage, kita lebih rapat, lebih mesra di situ. Kita ada di YouTube channel Tiga Talk My juga dan kami ada di Clubhouse yang ke udara setiap minggu hari Khamis jam 9.30 malam di Clubhouse, ya. Sebelum kami menutup tirai untuk episod malam ini, ingin saya kongsikan bersama anda yang menonton, tak kisah waktu live ataupun rakaman rancangan ini, iaitu kita kalau bolehlah jenguk-jenguk jiran kita, lagi-lagi bagi mereka, bagi anda yang menduduki apartmen atau pangsapuri, flat dan sebagainya, sebab
seringkali bila kita sampai ke rumah, kita buka pintu, kita masuk dan kita buat hal kita sendiri dan kita tak tahu sama ada jiran kita sihat, sama ada dia sudah jatuh, sama ada dia sakit, kita tidak tahu sebab selalunya kita bawa hal kita sendiri kan. Jadi kami meminta anda sebagai pesanan Khidmat Masyarakat 3 Talk, kami meminta anda jikalau boleh jenguk-jenguklah jiran tu dan tanyakan khabar mereka. Sebab ada juga beberapa kes yang telah muncul sejak kebelakangan ni di mana ada di antara mereka yang sebenarnya telah dijangkiti COVID tetapi tidak boleh meminta tolong kerana terlalu lemah dan jiran-jiran mereka tidak mengenali mereka dengan begitu baik dan mereka tidak dapat ditolong seawal yang mungkin. Jadi kalau boleh jenguk-jenguklah jiran kita. Ya. Okay. Dan kalau anda ingin lepaskan geram, apa saja emosi yang perlu dilepaskan minggu depan hari Khamis, malam Jumaat, sekali lagi kita akan bertemu di Clubhouse. Itu adalah kelab pribadi kita. Keluarkan apa saja yang perlu anda keluarkan dan macam satu majlis yang sangat dekat antara kita semua, satu majlis terapi untuk membetulkan keadaan emosi kita bersama dalam kita mengharungi pandemik yang kita lalui sekarang ini. Saya Halim Osman ingin ucapkan terima kasih kepada anda dan selamat malam Malaysia. Saya Linda On. Assalamualaikum. Saya Kaha. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.